أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dihormati lagi dikasihi barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin Masjid Negeri Kota Terengganu, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan dapat kita bersama-sama pada malam ini meneruskan lagi perbincangan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat serta hadirin yang mengikuti live di Facebook dan juga TikTok Masjid Abidin, kita akan sambung perbincangan kita seperti biasa menerusi kitab Risalah At-Tauhid, muka surat 49 versi Jawi. Dan kita sambung perbincangan kita pada malam ni ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah yang ketiga, muka surat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ta'alluq yang ketiga, bahagian ta'alluq yang ketiga daripada ta'alluq sifat iradah, sifat berkehendak Allah Ta'ala, iaitu tanjizi hadis. Tanjizi hadis, iaitu lulus pada waktu yang baharu, lulus pada yang baharu, iaitu ataupun tunai ketentuan itu zahir pada hari jadi mungkin ataupun jadinya makhluk dengan kudrat dan iradah. Maka ketentuan inilah terletaknya qadar nasib manusia yang akhir sekali di dalam segala kepentingan hidupnya, sehingga ia mati panjang atau pendek umurnya, berbahagia dia atau celaka hidupnya, derhaka ataupun berbakti. Tuan-tuan mata Allah sekalian, ta'alluq yang ketiga iaitu ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat iradah. Kalau sebelum ni ada dua yang kita dah bincang, iaitu yang pertama suluhi qadim,
Iaitu sifat iradah Allah Ta'ala ni maknanya Allah Ta'ala dah tentukan segala perkara. Minta maaf dah, kurang sihat sikit. Kalau dogok kita berhenti awak lah. Okay? Kalau gagah kita berhenti pagi esok lah. Takluk yang pertama ialah suluhi qadim, maknanya Allah Ta'ala dah tentukan bila. Allah Ta'ala boleh tentukan sejak azali lagi. Suluhi maknanya mampu untuk tentukan. Qadim sejak azali. Qadim tu maknanya sejak azali lagi Tuhan boleh tentukan makhluk. Contoh, Tuhan boleh tentukan kita semua bangsa India, bangsa Melayu, bangsa Tamil, bangsa Korea, bangsa Jepun, bangsa orang putih, bangsa apa-apa bangsa semualah. Boleh tak Tuhan tentukan macam tu? Boleh. Tuhan mampu. Sejak bila Tuhan mampu untuk tetapkan segala perkara yang ada pada makhluk ni? Jawab dia sejak azali lagi. Namanya suluhi qadim. Tapi Tuhan tentukan kita, contohnya saya. Tuhan tentukan bangsa apa? Tuhan tentukan saya ni bangsa Melayu. Bila Tuhan tentukan? Sejak azali juga. Maka Tuhan boleh nak jadikan saya dengan bangsa Korea, bangsa Israel pun boleh. Kalau Tuhan nak tentukan kuasa dia, ketentuan dia yang punya kuasa. Dengan bangsa Jepun pun boleh, Tamil, India, Cina boleh. Tapi tak, Tuhan tentukan saya alhamdulillah berbangsa Melayu. Sebab tu kita syukur. Tak, Tuhan lahirkan kita dalam bangsa Israel, Zionis tu. Okay? Jadi kita berada dalam hidayah ni kerana ketentuan Allah. Jangan kita duk syok seorang kita ni hebat. Oh apalah aku ni hebat. Tak macam Yahudi. Hebatmu tu sebab Tuhan tentumu tu berbangsa Melayu, bukan Yahudi. Anda kata kalau Tuhan tentumu jadi bangsa Yahudi macam Zionis tu, na'udzubillah, tu ketentuan Allah Ta'ala. Jadi mu ni dalam hidayah, dalam bangsa yang ada sekarang ni, situasi yang ada sekarang ni, mu bukan berbangsa Yahudi. Maka syukurlah, itulah yang Allah Ta'ala nak kepada kamu. Kuasa Allah, jangan gong dengan Tuhan. Faham? Jadi Tuhan tentukan saya lahir dalam bangsa Melayu. Contohnya, mungkin tuan-tuan lahir dalam bangsa Cina. Sejak bila Tuhan tentukan saya berbangsa Melayu, tuan-tuan dengan bangsa Cina? Jawab dia sejak azali lagi. Tuhan dah tentu dah, laksanakan ketentuan dia sejak azali. Okay? Jadi namanya tanjizi qadim, iaitu Tuhan laksanakan ketentuan dia, tunaikan ketentuan dia qadim sejak azali lagi. Faham tak? Suluhi qadim maknanya Tuhan boleh lahirkan kita dalam apa jua bangsa yang Tuhan nak. Boleh tak? Boleh, Tuhan mampu. Namanya suluhi qadim. Tapi Tuhan lahir kita macam mana? Bangsa Melayu contohnya. Tuhan tetapkan kita sejak azali lagi lahir dalam bangsa Melayu. Jadi bangsa Melayu sejak bila? Azali juga. Itu nama tanjizi qadim. Faham tak? Jadi tu beza suluhi qadim dengan tanjizi qadim. Kalau kau tanya, boleh tak Allah Ta'ala jadikan saya ni Korea? Boleh, ada masalah. Boleh tak Tuhan tentukan saya ni Korea? Boleh. Jepun? Boleh tak? Boleh. Macam mana pula? Jawab dia tasuluhi qadim lah. Ketentuan Tuhan ni sejak azali lagi Tuhan boleh. Tapi Tuhan buat tak gitu dak. Tuhan tentukan saya bangsa Melayu sejak azali juga. Namanya tanjizi qadim. Faham tak? Okay. Yang ketiga tanjizi hadis. Maknanya sekarang ni Tuhan nak berlaku, maka Tuhan laksanakan ketentuan dia, maka berlaku sekarang ni. Okay. Tuhan tentukan buat masjid ni 300 tahun lepas. Sebelum ni masjid ni tak ada. Kemudian Tuhan menentukan 300 tahun lepas ada masjid ni. Maka Tuhan tanjizikan iradah dia, maka ada masjid ni. Itu panggil tanjizi hadis. Tetapi pandangan hak muktamad untuk ta'alluq iradah tak ada tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni dia ada pada sifat kudrah. Iaitu Tuhan tentu sejak azali lagi masjid ni ada 300 tahun lepas. Maka sampai 300 tahun lepas tu Allah Ta'ala adakan tidak masjid ni? Ada. Seperti mana yang Tuhan tentukan sejak azali, dah tanjizi qadim dulu dah. Maka adakan pada masjid ni pada 300 tahun lepas, iaitu tanjizi hadis. Sifat mana? Ta'alluq sifat kudrah, bukan iradah.
Maka pandangan yang dipakai oleh kitab Risalah Tauhid ini dia kena takwil sikit. Dia kena faham maksud di sini tanjizi hadis lebih kepada ta'alluq qudrah. Faham tak maksudnya? Gini, qudrah ni hak kita bincang dulu. Allah Taala bersifat tak dengan qudrah, bersifat tak dengan maha kuasa. Bersifat. Tuhan kan maha kuasa, betul lah. Okey, Tuhan, kenapa Tuhan tak jadikan masjid ni pada zaman para meswara? Ramai sikit boleh memayang zaman tu. Tapi tak, Tuhan jadikan masjid ni 300 tahun lepas. Masjid ni tak silap saya 300 lepas, hampir 300 tahun usia dia dah. Antara masjid tertua di Terengganu ni, masjid putih, Tok Putih asalnya. Dan lagi ngeping masjid. Dah apalah kita ngajar masjid ni, alang-alang. Jadi usia dekat 300 tahun dah masjid ni. Lebih kurang lah yang saya dapat maklumat. Okey. Jadi kenapa Tuhan tak jadikan masjid ni di zaman para meswara? Zaman Melaka dulu tu. Zaman batu mesurak dulu kat Kuala Berang tu. Kenapa tak buat masa tu? Jawab dia ikut Tuhan lah. Tuhan punya kehendak. Dia yang tentukan. Apa Tuhan boleh tak buat jadikan masjid ni pada zaman batu bersurat dijumpai? Boleh, ada masalah. Namanya suluhi qadim. Boleh. Lepas tu apa buat 300 tahun lepas? Dah Tuhan tanjizikan dia, tanjizikan dia sejak azali, tanjizi qadim namanya, untuk adakan masjid ni 300 tahun lepas, bukan zaman batu bersurat tu. Dah Tuhan tentukan gitu sejak azali lagi. Maka kudrah Allah Ta'ala bila sampai 300 tahun lepas daripada tak ada masjid ni, maka Tuhan adakan masjid ni. Bom ada contohnya. Okey, jadikan masjid ini dengan apa? Kudrah. Tu namanya tanjizi hadis. Hadis tu maknanya daripada tak ada kepada ada. Tuhan laksanakan ketentuan Allah, ketentuan dia nak adakan masjid. Idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Tuhan tentukan sesuatu, maka Tuhan kata jadi. Maka Tuhan nak adakan masjid ini 300 tahun lepas, maka Tuhan tentukan gitu. Tuhan jadikan masjid daripada tak ada kepada ada dengan sifat kudrah. Tuhan tentukan adanya masjid ialah iradah, dengan daripada tak ada kepada ada, jadilah terciptanya masjid ini dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Namanya tanjizi hadis. Maka di sini tuan-tuan, hak muktamaknya ialah bagi ta'alluq sifat iradah, suluhi qadim dan juga tanjizi qadim. Hak yang disebut dalam ni tanjizi hadis ni lebih kepada kudrah. Sebab kudrah ni ketentuan tu sejak azali lagi, dia bukan hadis, dia sejak azali lagi. Maka sampai masa Tuhan nak jadikan dia, dengan kudrah Tuhan jadikan masjid ni. Boleh bagi contoh lain? Boleh, tak ada masalah. Boleh tak Tuhan nak bagi Palestin menang sekarang lawan Israel? Boleh. Boleh tak Tuhan tentukan Palestin menang sekarang ni lawan Israel? Boleh tak? Boleh. Tuhan punya kehendak lah. Okey. Boleh tak? Boleh. Sebab ta'alluq sifat iradah Tuhan suluhi qadim. Tapi buat apa? Dah Tuhan dak menangkan sekarang. Nampak macam orang ramai mati di Gaza tu. Kenapa Tuhan dak menang? Tuhan tentukan sejak azali bukan menang sekarang, menang lagi. Akhir zaman lagi. Bila umat Islam bersatu lagi. Jadi sejak azali lagi Tuhan dah tanjizi qadim, Tuhan dah tentukan bahawa menang bukan sekarang. Menang dia akan datang insya-Allah. Dalam hadis sebut bahawa akan berlaku peperangan antara Islam dengan Yahudi, maka di sini Islam akan menanglah di bawah pimpinan Imam Mahdi dan sebagainya. Faham tuan-tuan? Jadi Tuhan dah tanjizikan perkara tu sejak azali lagi. Nama tanjizi qadim. Dan Tuhan boleh tak menangkan sekarang? Boleh, tak ada masalah. Sekarang pun boleh, kemarin pun boleh. Sebab suluhi qadim. Tapi Tuhan boleh, tapi Tuhan tak ambuh. Tuhan boleh nak tentukan untuk menang hari ni, tapi Tuhan tak ambuh buat gitu. Tuhan nak bagi ujian lagi, nak biar ramai lagi syahid. Tuhan nak ramai lagi yang berjihad dapat pahala, bagi sumbangan, bagi sokongan, bagi doa. Tuhan banyak lagi nak uji umat ni. Tuhan tak uji menang lagi. Jadi Tuhan, kalau Tuhan nak tentukan hari ni menang, boleh. Sebab suluhi qadim, ta'alluq iradah suluhi qadim. Tuhan boleh buat belaka apa yang Tuhan nak. Tuhan boleh tentukan belaka apa yang Tuhan nak. Tapi
Tapi hakikat dia sekarang ni menang tak lagi? Tak lagi. Sebab ta'alluq iradah tanjizi qadim menetapkan bahawa bukan menang sekarang. Menang kita lawan Yahudi ialah akhir zaman sekejap lagi. Bersama dengan tentera Imam Mahdi sekejap lagi, insya-Allah. Hak tu menang sungguh. Siapalah cari, siapa batu berkata-kata ni Yahudi ada belakang ni. Wahai ya Muslim, wahai orang Islam, ni belakang aku ada ni, ada Yahudi. Melainkan pokok gorkok kan, ada kan dalam hadis kan. Pokok tu pokok Yahudi yang mana tak beritahu ada Yahudi di belakang. Tapi kalau ikut ni terkepung dah lah. Kalau ikutnya orang Islam menang peperangan tersebut. Tanjizi qadim menang ketika itu. Faham tak? Jadi bila sampai masa dia dah, contoh Imam Mahdi dah turun dah, Tuhan bagi kemenangan. Daripada kalah, Tuhan jadikan kemenangan kepada orang Islam. Tuhan jadikan tersebut ta'alluq sifat benda kudrah. Daripada tak ada kemenangan, Tuhan jadikan kemenangan kepada orang Islam kudrah. Bila Tuhan tentulah apa yang Tuhan tanjizikan sejak azal lagi, namanya tanjizi qadim. Faham tak? Ketentuan Allah Taala. Ketentuan Allah Taala. Jadi sebab itu yang kita kata Tuhan ni boleh buat belaka sejak azali lagi. Tuhan tentukan semua benda sejak azali lagi. Tu panggil ta'alluq sifat iradah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah qada dan qadar. Yang berlaku di Palestin, boleh Tuhan nak bagi menang? Boleh. Tapi kalau Tuhan bagi, contoh hikmah dia Tuhan tak bagi menang lagi, apa dia? Hikmah dia kita ada pahala lagi nak berdoa. Sumbang kepada Palestin. Kita ada lagi duit untuk kita infak kepada saudara kita yang jadi mangsa di Palestin. Banyak gejariah yang kita boleh buat. Orang Palestin pula dia boleh mati syahid lagi. Orang Palestin pula dia boleh ada pahala jihad lagi. Orang Palestin pula dia kesusahan dia yang setiap titik peluh kesusahan dia dapat ganjaran setiap masa. Tuhan nak bagi ujian dan sebab Tuhan sayang. Tuhan nak bagi banyak kelebihan. Tu hikmah dia. Sebab itulah hikmah Tuhan tak bagi menang lagi. Sebab banyak lagi Tuhan nak bagi kelebihan kepada umat Islam. Di Palestin tuan-tuan, mati lagi suka. Sebab syahid. Faham tak? Tak mati teruskan berperang. Siapalah merdeka. Jadi tak sadaqallahul azim lagi lah buat masa ni. Sebab Tuhan tak tentukan lagi kemenangan buat masa ni. Akan datang insya-Allah. Sebab benda tu dah ditentukan sejak azali lagi. Namanya tanjizi qadim. Faham tak maksud dia? Faham dah? Tu panggil ta'alluq sifat iradah. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrat dan iradah Tuhan. Kerana di dalam perkara nasib ini terlalu banyak orang terkeliru. Ia blebek sikit. Sebab ramai sangat hok tak faham. Jangan tuju orang, tuju kita. Ni ni orang lain bukan kita. Bukan kita, bukan orang lain. Ramai yang terkeliru tuan-tuan. Okey. Geng-geng sejik ramai keliru apatah lagi hok tak mari sejik. Geng-geng hok semaya bang pun keliru apatah lagi hok tak semaya bang. Jadi jangan lepo ke orang lain lah. Lepo ke diri sendiri. Saya pun lepo ke saya juga ni tuan-tuan. Okey. Banyak orang terkeliru dan tersalah bawa maka daripada parti pelajaran ilmu tauhid di dalam perkara nasib dan nasib badan. Itulah nasib itulah. Hok piron nulis buku tu. Dan nasib badan. Nasib dia benda. Okey. Pada bahagian ta'alluq qudrah dan iradah, Tuhan telah merangkakan ketentuan-ketentuan nasib itu pada Lauh Mahfuz yang merupakan 4 macam. Okey. Jadi ni rangka nasib manusia ni. Manusia ni ke mana? Bahagia ke, celaka ke, na'udzubillah, ahli syurga ke, ahli neraka ke, na'udzubillah, ada nikah dengan A ke, nikah dengan B ke, ataupun tak nikah terus ke, ataupun mati tua ke, mati muda ke. Itu nasib manusia, panggil nasib ketentuan, takdir manusia ni. Qada dan qadar Tuhan ni. Tuhan rangka dah. Tuhan dah rangkakan ni perjalanan dia. Jadi tuan-tuan, kita ni hidup ni kita hanya ikut flow je. Kita ikut flow dengan tanggungjawab kita, usaha dan ikhtiar je. Apa yang berlaku kita yakin tu ketentuan Allah Taala. Contoh, ada je orang usaha untuk berjaya, lah kali tak berjaya juga. Dah ketentuan dia gitu.
Ada pun orang hot dog sekolah pun ada, tapi kaya-raya. Berjaya molek ada. Betul ke tidak? Ada orang lelaki tu dia playboy. Dia playboy, habis kat sekolah tu dia ngorak belaka orang apa hok comel. Hok comel dahi licin sikit bahang ke dia belaka. Oh, kita kata, oh kalau semak tara ni, ayak manis tara ni memang hok comel bahang ke dia belaka lah. Dia tengok nikah hok uduh sekali dapat ke dia. Contoh. Dah hok civic, hok skema tu dapat hok comel. Menunjukkan bahawa ketentuan Allah Ta'ala telah ditetapkan sejak azali. Manusia ni usaha je, ikhtiar je. Benda kita ikut flow yang Tuhan dah tentukan. Itu panggil beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan takdir dan ketentuan Allah Ta'ala. Ni yang ramai keliru. Ni ramai keliru tuan-tuan. Dia seolah-olah macam terlebih usaha dengan menganggap bahawa usaha dia tu yang menentukan kehidupan dia. Tak. Usaha tu ialah sesuai dengan ketentuan dia. Contoh, Allah Ta'ala tetapkan dia ni orang yang baik. Jadi Allah Ta'ala mudah ciptakan usaha kepada dia untuk pergi semayang, berjemaah, buat baik, jumpa tok guru yang alim, rajin ngaji. Faham tak? Tu usaha dia. Orang ni Allah Ta'ala tentukan dia ni jahat, tak semayang bang. Jadi Allah Ta'ala ciptakan usaha dia. Mungkin dia ni susah nak mari masjid, ada ayat ngona somo, pitih tak ada, mungkin ada masalah keluarga. Contoh, betul tak? Sebab segalanya ketentuan Allah Ta'ala. Baik buruk hak Tuhan belaka. Sebab dia Tuhan, dia cipta segala-galanya. Siapa kata gitu? Tuhan sendirilah kata, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala kata, Allah yang cipta kamu dan juga apa segala perbuatan kamu. Perbuatan kita ni Tuhan yang buat. Maka usaha dan ikhtiar kita ni pun berjalan dengan takdir, qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu kena yakin. Ini wajib percaya. Inilah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Faham dah? Ingat? Batu apa-apa berlaku, kita serah pada takdir lah. Apa-apa berlaku tuan-tuan, serah takdir lah. Dah takdir nak kata gitu. Sekali pun maksiat yang dilakukan, tetap kita kena redha. Dah Allah Tuhan tentukan gitu. Sekarang ni kita kena usaha nak taubat lah pula. Ada orang dia ada masa silam. Ada orang dia ada sejarah hitam. Jadi dia nyesal sangat dengan kehidupan lama dia. Betul dah nyesal tu. Nyesal tu bawa kepada taubat. Dan sekarang ni jangan ulang balik. Usaha untuk taubat, usaha untuk buat baik. Jangan ulang balik. Usaha tu daripada pihak makhluk. Apa yang dah berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku, hak Tuhan susun berlaku dah. Tu panggil tanjizi qadim. Itu tujuan kita belajar akidah. Dok ngaji akidah, ia akan blame diri sendirilah. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Ada orang yang mana dia ni anak dia meninggal. Anak dia meninggal kerana terbunuh. Kerana terbunuh dalam satu kemalangan. Jadi hak tukang langgar ni tak sengaja gelak. Jalan tu pula gelak. Kemudian tiba-tiba pun mari langgar. Mari budak tu nitah pun langgar, meninggal budak tu. Siapa kesudah mak dia tak boleh terima si pembunuh anak dia. Kata ni pembunuh anak aku. Jangan kata gitu tu, seolah macam tak terima takdir ngamuk. Okey, tak boleh jumpa tengok muka dan sebagainya. Apa dia? Memanglah kalau ikut dia lah penyebab. Walaupun tak sengaja dia penyebab, tapi dah tu ketentuan. Tuhan jadikan dia sebagai asbab. Kalau Tuhan jadikan orang lain pada asbab, benda tu akan berlaku juga. Tuhan boleh jadikan mak dia sendiri pun langgar anak dia. Faham tak? Adakah kena langgar kan? Ayah ngundur lori, lenyek anak belakang, anak tengah keluar. Ada tak? Ada. Jadi tak nanti orang lain langgar. Kalau Tuhan nak tentukan anak dia mati, ayah sendiri pun lenyek anak belakang. Boleh tak berlaku? Itu berlaku. Jadi benda tu ketentuan. Jawab dia, redalah dengan takdir. Adalah hikmah. Mungkinlah dengan sebab sabar tersebut, anak kayak gitu tunggu di syurga, dia akan tarik mak ayah dia. Anak minta dengan Tuhan, ya Allah ni mak ayahku, ringanlah azab dia. Tak sabar nak jumpa dengan mak ayah ni. Ayah perkenankan, tarik mak ayah masuk syurga. Masa tu baru nak syukur.
Masa tu baru nampak hikmah. Tak perlu masa tu. Sekarang nampak dah hikmah dia tuan-tuan. Tu sebab kena redha. Jadi kita redha. Redha tu Tuhan buka hikmah. Faham tak? Redha ni Tuhan bagi hikmah. Tapi bila tak redha ni Tuhan tutup hikmah tu. Jadi nak nampak apa kelebihan, nampak buruk sama, nampak buruk, nak salah kau orang, nak kata kau orang, nak stres, trauma, pressure, mental, narsistik lah apalah, kan tak terima lah. Kerana tak terima. Dah je, dah apalah, dah nak buat kuana tu ketentuan. Ajar dia siapa dah. Orang tu kata nak gerah. Tu satu contoh lah. Ada orang yang mana dia sayang kereta dia. Ada orang dia sayang rumah dia. Ada orang sayang anak dia. Sayang belaka. Tapi berlaku ujian macam tu, Tuhan nak uji kita. Macam mana tahap redha kita, akidah kita menerima kudrah dan iradah Tuhan. Qada dan qadar. Ni iman kita. Faham tuan-tuan? Sedap ustaz cakap. Dah sedap pun ni memang diajarnya. Ustaz sendiri pun ada ujian dia. Tapi dia kan nak khabar kau orang. Dia kan saya nak cerita, saya ni berat sekali ujian banding dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dia kan nak cerita orang. Tuan-tuan ada masalah tuan-tuan sendiri, saya ada masalah saya sendiri. Tapi perkongsian ilmu di sini untuk akidah kita yang mantap, kena kabarlah benda gini. Bukan ustaz sedap cakap, sedap ustaz cakap, tak kena ke dia. Okey? Kadang-kadang kalau ustaz kabar masalah dia, hak cakap tu rasa mujud tak kena aku. Faham tuan-tuan? Tapi ustaz tu tak khabar lah. Kata orang dia khabar. Serah Tuhan je lah. Serah Tuhan je lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ada hikmah yang banyak. Ada yang ada perkara-perkara yang Tuhan nak ujian lebih baik. InsyaAllah. Yang penting usaha dan ikhtiar redha dengan ketentuan yang dah ada. Itulah tauhid yang kita belajar. Faham dah? Maka di sini ada 4 macam ketentuan Allah Ta'ala yang dirangkakan. Okay, yang pertama, ketentuan yang dinamakan suluhi qadim. Maka di dalam ketentuan ini Tuhan mematutkan Tuhan mematutkan jua bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan segala halnya daripada ditiup roh sehingga mati. Tetapi perkara ini belum ditentukan. Okey, baik. Ni nak orang panggil apa, susunan. Susunan takdir ni. Susunan takdir orang panggil apa? Timeline, kan? Orang panggil apa? Analogi. Analogi tuan-tuan. Okey, baik. Takdir ada A ni contohnya. A ni dia seorang yang alim. Dia ni miskin. Okey, dia ada 10 orang anak. Dia nikah dengan seorang isteri. Mati dia pada umur 60. Ingat, A ni dia alim, dia miskin, 10 orang anak, mati umur 60. Okey, baik Jadi tuan-tuan, itu takdir dia. Takdir itu okey, bila Tuhan tentukan yang dia ni alim, ada 10 orang anak, miskin, ada isteri seorang, mati umur 60. Bila lagi Tuhan tentukan? Sejak azali lagi. Tuhan boleh tak tentukan dia ada 18 orang anak? Boleh. Tuhan boleh tak tentukan dia ni orang yang tidak alim, orang jahil? Boleh. Boleh tak Tuhan tentukan dia bini ramai ataupun tak ada bini langsung? Boleh. Boleh tak Tuhan tentukan dia mati umur 20? Boleh tak? Boleh. Atas Tuhan tentulah. Tu namanya suluhi qadim. Maknanya Tuhan boleh buat apa yang Tuhan nak. Tetapi Tuhan tentukan dia apa? Tuhan tentukan. Tadi Tuhan boleh buat apa saja. Tuhan boleh belaka. Orang mati umur 20, 30, 40. Ikut mana Tuhan lah. Dia ni orang baik ke, tak baik ke, alim ke, jahil ke, ramai anak ke, tak ada anak ke, anak belang-belang ratus ke, ribu ke, ikut pandang. Okey, Tuhan boleh buat belaka tak? Boleh. Namanya suluhi qadim. Tetapi sejak azali lagi Tuhan dah tentukan bahawa dia ni lahir, dia ni alim. Dia ni 10 orang anak, ada seorang isteri, dia ni miskin, dia mati umur 60. 5 perkara tadi bila Tuhan tentukan? Bila? Sejak azali lagi juga. Namanya tanjizi qadim. Suluhi ni Tuhan boleh buat apa saja yang Tuhan nak. Tuhan mampu buat apa saja Tuhan nak. Tapi untuk dia ni Tuhan tentukan khusus. Alim, miskin, anak 10 orang, bini seorang, mati umur 60. Okey, tu Tuhan tetapkan sejak azali lagi. Namanya tanjizi qadim.
Tu beza suluhi dengan tanjizi. Tuhan laksanakan ketentuan dia dengan 5 perkara tadi. Tak berubah lah. Maknanya memang akan mati umur 60. Guana-guana punya makan ubat ke, dia buat x-ray ke, dia jaga kesihatan ke, mati umur 60 kok. Walaupun dia ni malah ngaji ke, dia ni orang kuan akal ke, orang ni kacau orang ke, dia playboy ke, tapi Tuhan tentukan dia aling-aling kok, sebab Tuhan tentu gitu dah, dan tak akan terlaksana lah apa yang Tuhan tentukan sejak azali lagi. Okey, baik. Yang kedua, ketentuan dinamakan tanjizi qadim. Ini yang kedua tadi. Tuhan tentu. Tadi suluhi. Suluhi itu Tuhan boleh tentukan macam-macam. Dia lahir bila anak, baik jahit alim ke, dok alim ke, miskin ke, kaya ke. Tuhan boleh buat belaka. Tanjizi qadim ni, maka di dalam ketentuan ini Tuhan telah menentukan bagi manusia di dalam perkara umurnya, rezekinya dan lainnya, lain-lain hal daripada baik atau jahat, pandai atau bodoh, kaya atau miskin. Maka Tuhan tentukan dia sejak azali lagi kok. Tuhan tentukan ini akan lahir, dia akan jadi orang alim, dia miskin, rezeki dia miskin, dia 10 orang anak, seorang bini, dia mati umur 60. 5 perkara ni Tuhan tetap bila? Sejak azali. Namanya dia kita khabar tanjizi qadim. Faham tak? Mula-mula suluhi tadi, suluhi qadim, iaitu Tuhan mampu sejak azali. Qadim tu sejak azali lagi Tuhan mampu. Qadim ni maknanya sejak azali lagi juga Tuhan laksanakan ketentuan 5 perkara ni. Okey, baik. Yang ketiga, ketentuan dinamakan qabdah. Di dalam kudrat genggaman Tuhan pada meluluskan ketentuan yang telah ditentukan atau tiada diluluskan. Maksudnya adalah ketentuan ini ada dalam timbangan Tuhan. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, qabdah ni dalam genggaman. Maknanya Tuhan nak jadikan, Tuhan tentukan sejak azali lagi dia ni kaya, dia ni miskin. Boleh tak kalau Tuhan nak jadikan dia kaya? Boleh. Bila Tuhan boleh jadi? Bila-bila masa Tuhan boleh. Tuhan dalam genggaman Tuhan. Boleh tak Tuhan nak tambah anak dia lebih pada 10? Boleh, tak ada masalah. Di atas Tuhan nak tentukan berapa-berapa pun, itu namakan sebagai qabdah. Maknanya dia ni, perihal dia ni, orang lelaki A tadi, dalam genggaman Tuhan, atas Tuhan nak buat benda pun, itu panggil qabdah. Maknanya bila kita kata dah Tuhan tentu sejak azal lagi, Tuhan tak boleh buat benda lah. Tak, ikut pandai Tuhan nak buat benda pun. Tapi Tuhan akan tentukan berdasarkan apa yang dia tentukan sejak azali lagi lah. Cuma nak khabar, segala perihal dia baik ke tak baik ke, alim ke jahil ke, dia ni kaya ke miskin ke, anak ramai ke tak ada anak ke, ada bini ke tak ada bini ke, mati umur berapa, Tuhan boleh buat bila-bila masa sahaja, sebab di bawah takluk qabdah. Maknanya qabdah ni genggaman Tuhan. Dia ni di dalam genggaman Allah Ta'ala, ikut Tuhan nak ambil pun. Macam contoh Yahudi sekarang ni, Tuhan tak bagi lagi menang. Tuhan tentukan bagi dia menang lagi. Tuhan tak bagi lagi Palestin menang sekarang ni. Boleh kalau hari ni Tuhan nak menangkan Palestin? Boleh, ada masalah. Serta-merta boleh, ada masalah. Tuhan nak matikan semua orang Israel? Boleh tak? Boleh, ada masalah. Orang panggil Israel dengan Palestin ni semuanya dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu namanya qabdah. Faham dah? Itu takluk qabdah. Iurah sini maka pada ketentuan inilah Allah Ta'ala menilik akan gerak-geri manusia itu terhadap kepada usaha kemahuan dan permohonan kehadrat Tuhan. Keadaan manusia itu ada yang bersungguh-sungguh berusaha dan meminta supaya ditambah lagi rezekinya, dan ada bersungguh menjaga kesihatan dengan berubah serta mohon panjang umur. Dan ada setengah pula manusia sudah memadai apa yang ada dan tidak ia bersungguh berusaha. Dan ada separuh tidak berusaha dan tiada berkemahuan. Mana manusia ni bila dalam genggaman Allah Ta'ala ni, kira dia usaha lah. Maknanya kalau lah Tuhan tu tetapkan dia berjaya, Tuhan buat, Tuhan jadikan dia rajin. Jadi dia usaha rajin lah. Dia berjaya. Kejayaan dia tu bukan sebab usaha dia. Asbab dia memanglah usaha, tapi kejayaan itu Tuhan yang bagi, Tuhan yang buat. Ada yang usaha tapi tak ada pun berjaya-jaya, ada je. Ada orang yang rajin sungguh tak ada pun kaya. Okey, hak malah ada je kaya. Maknanya di sini tanggungjawab makhluk, tanggungjawab manusia, usaha je, ikhtiar je. Kita ni dalam genggaman Allah Ta'ala, Tuhan akan apa yang Tuhan nak.
Sebab tu lah tuan-tuan mati Allah sekalian, saya pegang satu kata-kata ulama. Apabila Tuhan wi ilham kita untuk berdoa kebaikan, insya-Allah maknanya Tuhan nak wi kebaikan tersebut. Faham tak? Contoh kita diberi ilham Allah Taala untuk berdoa supaya murah rezeki. Di sini Allah Taala bagi ilham untuk kita berdoa murah rezeki. Di sini Allah Taala nak kita murah rezeki, nak bagi rezeki kita murah. Jadi Tuhan bagi ilham kepada kita untuk doa. Faham tak? Insya-Allah. Tuhan memang nak bagi kita hidayah. Tuhan ilhamkan kita untuk doa supaya dapat hidayah. Kita doa usaha supaya dapat hidayah, Tuhan bagi hidayah. Ilham tu daripada Tuhan, usaha dari Tuhan, hidayah pun daripada Tuhan. Faham tak? Ada orang tu dia berjaya. Okey, dia berjaya. Tuhan ilhamkan dia berdoa supaya berjaya. Maka dia usaha berjaya, dia berdoa kepada Allah Taala, Tuhan bagi kejayaan dia. Ilham nak berdoa tu pun itu dah daripada Tuhan. Tuhan nak bagi berjaya, Tuhan ilhamkan dia untuk berdoa. Sebab tu doa yang kita baca ni jangan kita anggap mudah-mudah. Doa yang kita panjatkan tuan-tuan, doa ni dia boleh mengubah takdir. Doa ni kan boleh mengubah takdir kan. Ada hadis Nabi SAW kata macam tu kan. Jadi jangan ambil mudah ngedoa. Dia mari ilham nak doa. Tuhan nak kebaikan tu. Tuhan bagi ilham doa. Ada orang yang mana langsung tak mau doa ke Tuhan. Ada? Ada. Contohnya kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu ketika dia ada konflik dengan Rasulullah. Rasulullah tegur dia. Tak silap saya lah kisah dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa bapa munafik lah ni. Abdullah bin Ubay ni bapa munafik. Okay? Dia tunjukkan dia ni orang baik, orang Muslim, tapi dia ni munafik. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kisahnya dia ada konflik macam mana tak tahu. Maka dia ada konflik, tak puas hati ke mana tak tahu. Dalam masjid tu tempat ke benda tak tahu perlakuan dia, maka ditegur. Siapa yang tegur tak pasti. Tuhan Nabi tegur aku tak silap dia. Jadi dia mecok. Dia keluar masjid. Bila dia keluar masjid, jumpa sahabat lalu nak masuk masjid, tembung. Maka sahabat tanyalah, apa muka cat tu macam ayam berok kapur. Tapi tak guna bahasa Melayu gitu. Kita tambah buat sedap Ajinomoto. Apa muka gitu macam panai hidup yang muka. Catuk muk je. Dia cerita lah. Dia dalam gini tak puas hati sebab kena tegur gini. Jadi ngajuk keluar lah. Sahabat tu kata, tak apalah, istighfar lah masuk mula. InsyaAllah ada benda istighfar. Minta ampun ke Tuhan. Okay? Apa Abdullah bin Ubay kata? Ayah istighfar. Tak malah nak istighfar, pun pergi. Bermakna ada orang yang memang Tuhan tak ilhamkan dia untuk istighfar pun. Faham tak maksudnya? Jadi tuan-tuan, bila Tuhan ilhamkan kita kepada istighfar, maka istighfar kita. Sebab Tuhan mungkin nak ampun dosa kita tu, insya-Allah. Tuhan bagi kepada kita ilham. Jadi kita usaha ke arah minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampunkan dosa kita. Jadi keampunan kita datang dari Tuhan. Dengan antaranya Tuhan bagi ilham, Tuhan berikan kita usaha untuk istighfar, kemudian Tuhan berikan keampunan kepada kita. Tuhan nak kebaikan kepada makhluk. Maka kalau buat doa ni tuan-tuan, dia mari doa selalu. Doa yang kadang kita mampu lah. Kan kadang-kadang kita malah. Betul tak? Kadang-kadang kita malah je rasa nak doa. Bimbang juga takut Tuhan tak beri ilham nak doa. Padahal masa tu Tuhan nak beri benarnya. Dah malah dah beri lah. Dah malah Tuhan beri ilham dah doa lah. Kan dapat malah lah, rogok lah. Minum air dulu, sakok dulu. Contoh, doa. Tuhan nak beri dah. Dah mudah doa, Tuhan dah beri lah. Mungkinlah, wallahualam. Jadi nak khabar di sini tuan-tuan, nak khabar bila Tuhan nak kebaikan kepada makhluk, Tuhan akan ilhamkan dia untuk berdoa antaranya, insya-Allah. Okey, cukup setakat tu perbincangan kita. Okey, wallahu taala ala wa alam. Doa apa sihat je kita berhenti awal sikitlah. Awal pun 2 minit je awal. Mudah-mudahan mendapat manfaat perbincangan kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.